KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi adik-adik di rumah. Anda semua bersama dengan saya, Sisi Iman, dalam Teroka Dididik TV. Apa khabar semuanya? Harapnya semua sihat belaka. Bukan apa, sebab kita masih lagi dalam musim pandemik ni. Jadi Sisi nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuh SOP. Kerana apa? Kerana COVID-19 masih lagi di sekeliling kita. Jadi kita masih lagi belum menang. Kena selalu cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, kena pakai pelitup muka, dan kalau nak keluar kena elakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan juga sembang dekat. Tetapi adik-adik semua hari ini mesti tertanya, Teroka Dididik TV ni sebenarnya rancangan apa? Apa yang bakal kita saksikan? Ini dia Kak Sisi, ataupun kita bagi nama manjalah Kak Cici. Kak Cici nak terangkan kepada adik-adik di mana di dalam rancangan ini kita akan bersama dengan guru yang cukup berpengalaman yang akan bersama-sama meneroka dengan kita tentang pelbagai tema dan juga subjek. Apa agak-agaknya subjek yang bakal kita teroka bersama-sama hari ini? Tengok dekat depan Kak Sisi ni sebenarnya ada macam-macam makanan. Kak Sisi nak buat kenduri ke? Ataupun sebenarnya nak ajar masak ke? Itu semua anda semua akan tahu sebentar sahaja lagi. Baiklah, tajuk hari ini sebenarnya makanan seimbang dari sudut sains dan juga pendidikan kesihatan tahap 1. Dan seperti Kak Sisi cakap tadi, kita akan bersama dengan guru yang berpengalaman. Tapi siapa agak-agaknya? Jadi kita nak jemputlah cikgu yang pertama, iaitu Cikgu Nina Halina. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Kak Cici. Assalamualaikum semua. Cikgu hari ini serba pink. Semangat je nak berkongsikan kepada anak-anak murid kita tentang apa yang kita bakal teroka sebentar saja lagi. Alamak, Cikgu, bila Cikgu panggil saya Kak Cici tu rasa macam comel. Cikgu, kabarnya Cikgu mengajar di Sekolah Putrajaya Pesin 18-1. Ya, betul. Cikgu cakap hai sikitlah dekat anak-anak murid. Di kesempatan ini saya sebenarnya ingin menyampaikan salam rindu daripada semua cikgu-cikgu kamu di serata Malaysia, di sekolah-sekolah. Sebenarnya semua cikgu rindu dengan anak-anak murid. Biasalah masa kita belajar secara musim pandemik ni, kita melalui online, tapi ada juga anak-anak murid yang tak ada kemudahan internet. Jadi sebab tu kita boleh belajar juga melalui Didik TV. Cikgu cakap pasal rindu cikgu tadi. Saya pun rindu cikgu. Saya rindu cikgu-cikgu saya masa sekolah rendah, sekolah menengah semua. Saya rindu juga cikgu. Okey cikgu, kita nak tahu jugalah serba sedikit hari ini makanan seimbang. Mungkin cikgu boleh terangkan secara ringkas tentang makanan seimbang dari sudut sains. Dari sudut sains sebenarnya makanan seimbang ni perlulah menepati ada kelas-kelas makanannya. Kelas makanan pun dalam kelas. Nanti kita akan telusuri satu persatu. Cikgu, dulu saya kelas 4 amanah. Mesti kelas paling pandai kan? Okey, itu kata cikgu. Ya. Tapi sekarang ni sebelum kita nak jemput guru yang kedua, kita nak saksikan apa agak-agaknya yang akan diperkatakan oleh adik-adik kita. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Bangun pagi sudah fikir apa nak makan. Makan ini tinggi kalori, makan itu tak dapat melan. Jadi apa pilihan terbaik kalau nak sehat dan nak naik berat? Senang saja kalau nak sihat, ikuti saranan tinggal sihat Malaysia. Suku-suku separuh ikut saja, suku ikan, suku nasi, separuh sayur dan buah. Suku separuh, suku separuh, suku separuh. Didik TV
KPM. Suku separuh. Nampak tak? Tadi bukan adik-adik sebenarnya. Adik-adik kita rupanya kartun ya. Itu dia sebenarnya. Perkara tersebut dia berkenaan dengan pinggan sihat Malaysia. Betul cikgu? Ya, betul. Suku separuh. Kalau mungkin sebelum ini adik-adik kita di luar sana tak tahu apa tu suku-suku separuh. Tapi mungkin tadi dah dapat idea sikit cikgu. Dan kita nak juga memperkenalkan guru kita yang kedua yang akan bersama dengan kita hari ini, iaitu Cikgu Raja Amelia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, hari ni warna purple lah Cikgu baju. Macam Kan? Ya. Orang kata chemistry tu cikgu. Ya, betul. Walaupun saya hijau kat sini macam brokoli kan. nampak segar Kakak Cici. Oh ya, nampak sekali cikgu pun bagi saya kakak cici juga. Okeylah cikgu. Kita nak tahu juga, macam tadi kita dah dengar makanan seimbang dari sudut sains, tapi sekarang ni mungkin cikgu boleh terangkan sedikit makanan seimbang dari sudut pendidikan kesihatan. Okey, kalau kita lihat dari sudut pendidikan kesihatan, makanan seimbang tu merupakan kombinasi dari pelbagai jenis hidangan berdasarkan piramid makanan yang akan membekalkan segala zat yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi Kak Cici, kalau katalah kita tak mengamalkan pemakanan yang baik dan betul, akan berlaku sesuatu pada tubuh badan kita. Kakak Cici nak tahu tak? Nak Dan tahu. murid-murid di rumah nak tahu tak? Semestinya nak tahu, mesti cikgu. Nak tahu kan Kak Cici kan? Betul. Ada kesannya Kakak Cici. Kita akan tahu selepas nanti. Alah, tak sabarlah kita nak tahu. Bila cikgu tadi ingat masa dah nak terkeluar dah, nak bagi tahu dah. Tapi rupanya belum lagi lah. Jadi kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan tahu macam-macam tentang makanan seimbang. Jadi kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Teroka di Didik TV. Itu dia cikgu. Bila saya tengok makanan-makanan ni, saya tak sabar nak makan lah. Tapi hari ni kita akan makan ke tidak sebenarnya? Nak makan boleh, tapi Kak Cici kenalah belajar dulu apakah itu makanan seimbang. Kena belajar dulu ke cikgu. Tengok brokoli tu rasa macam nak ngap je. Saya sebenarnya belum sarapan lagi ni. Cikgu, ya ke? memang betul kan sebenarnya sarapan tu penting kan untuk kita? Ya, betul Kakak Cici. Kalau kita tak sarapan, dia akan mempengaruhi kita punya mood seharian. Sebab tu kita kena ambil sarapan. Tapi Sisi sebenarnya dah sarapan sikit tadi. Mungkin tak dapat nasi lagi cikgu. Kakak Cici kena sabar. Cikgu, hari ini kita di studio ni bukan kita bertiga sahaja. Kita sebenarnya ada anak-anak murid cikgu juga kan? Ya, betul. Jadi kita nak ucapkan hai. Mana? Okey, ni dia. Assalamualaikum adik-adik. Hai. Hai semua. Sebenarnya segak-segak. Pakai baju seragam sekolah. Ya, pakai baju sekolah semua hari ini. Itu kita tengok Norihan bersama dengan ibunya rasanya. Ataupun Norihan tu ibu ibu dia. Ibunya. Okey cikgu, ini anak murid cikgu, Cikgu Amelia. Ya. Namanya Okey. apa? Mungkin cikgu boleh kenalkan ke? Okey. Secara ringkas cikgu, ringkas saja. Ya, betul. Okey. 3 orang daripada rakan-rakan kita hari ini merupakan murid Cikgu Amy dari SK Sungai Sedang Kapal Kelang. Okey, jadi cikgu perkenalkan. Okey, cikgu nak minta Aira. Okey, Aira, tolong perkenalkan diri Aira. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Aira Maisah binti Khairul Anwar. Saya murid tahun 3 Waiduri. Saya dari SK Sungai Sedang. Okey, terima kasih Aira. Aira dah sarapan tak? Aira dah sarapan? Dah. Okey, Dah. bagus. Okey. Murid kedua, Cikgu Amy nak kenalkan Syahada. Okey, Syahada, kenalkan diri Syahada. Hai, nama saya Syuhada Awatif binti Muhammad Abdul Sattah. Saya dari 3 Delima. Saya dari
SK Sungai Serdang. Okey, Okey. cikgu. Nanti kita akan berkenalan dengan adik-adik yang selebihnya. Okey. Ya, sebab kita nak belajar kan hari ni. Rasanya kalau kita kenalkan diri, mungkin tak cukup masa cikgu Betul. nanti. Jadi Okey. kita boleh mulakan mungkin cikgu? Okey. Baiklah, untuk teroka di Didik TV pada pagi ini sebenarnya kami hendak menonjolkan tema makanan seimbang. Sebab tu kita ada saya sebagai cikgu sains dan juga cikgu Raja Amy pendidikan kesihatan. Jadi hari ini kita nak tengok makanan seimbang daripada aspek sains dan juga pendidikan kesihatan. Baiklah, untuk yang pertama ini, saya ingin bertanya kepada semua sekali termasuk anak-anak yang berada di Google Meet ni, apakah makanan yang telah diambil untuk sarapan pagi tadi? Boleh tunjukkan tak? Anak-anak di sini boleh tunjukkan makan apa pagi tadi? Okey? Boleh Mari tunjuk? kita saksikan. Adik boleh tunjuk makanan apa tadi makan? Apa makan? Ada tak? Apa dia? Oi, tak sabar nak tengok ni. Okey. Yang di rumah pun boleh berkongsi makan apa pagi tadi. Okey, Ada tak? Ada. Okey, boleh tunjukkan? Sarapan Setakat apa? ni kita tak nampak makanan lagi ya cikgu. Tu nampak dah bihun Okey, goreng. Lukman Adik tunjukkan. Lukman makan bihun goreng. Bihun goreng. Lagi? Ada lagi? Okey, Nasi goreng dan ITO. Tu ada makanan betul. Wah, best lah. Sama macam kita di sini kan, Cikgu Nina? Ya, betul. Tetap ada brokoli cikgu. Ada betul. brokoli. Yang itu di sana cikgu? Yang tu kita Steak ada. ke, cikgu? Alah. Wah, lagi best nampak ni Kakak Ya, Cici daripada betul. makanan Mi kita. goreng. Oh, mi goreng. Mi goreng. Tapi ada juga Ada. nampak sayur tu warna hijau tu sangat menarik kan sebenarnya. Nasi goreng. Alhamdulillah. Wow. Okey, cikgu. Okey, sebenarnya apa yang kita nak tunjukkan di sini ialah kepentingan mengambil sarapan pagi. Dan sekarang ni saya nak bertanya kepada semua sekali murid-murid. Kita dah tengok pelbagai jenis makanan. Boleh tak beritahu dari mana sumber makanan tersebut? Ni kita nak belajar sains ni. Tengok daripada mihun, ada yang makan roti. Contohnya roti. Sumbernya daripada mana? Boleh tak? Agak-agak apa ya sumber roti? Cikgu bila tanya Kak Cici pun rasa macam seram. Okey, inilah yang kita nak teroka sebenarnya. Kita nak teroka apakah maklumat yang sedia ada pada murid. Bila dia cakap roti, adakah roti itu asalnya daripada dalam plastik? Ataupun kalau tanya roti ni asalnya dari mana? Dari kedai. Macam mana? Okey, kita tengok jawapan ada tak? adik-adik kita di Adik-adik belakang. ada tak? Apa tu? Karbohidrat, Karbohidrat. cikgu. Apa dia lagi? Kita tengok saja jawapan. Okey, tumbuhan. Tumbuhan. Lagi tumbuh-tumbuhan, Tumbuh-tumbuhan, gandum. Kalau dapat lihat di sini ya, ada ibu atau ayah bersama-sama dengan murid-murid kita sebab semuanya murid tahap 1. Jadi biasanya memang perlukan kerjasama daripada ibu atau ayah. Okey, dari tepung. Tepung bagus. Okey, gandum. Okey. Sebenarnya untuk berkaitan dengan sains. Okey, Kak Cici pun makanan ni adalah berasal daripada tumbuhan dan juga daripada haiwan. Jadi tumbuhan dan haiwan seperti juga manusia adalah benda hidup. Jadi perkaitan kita nak apakah saling kaitnya antara benda-benda hidup ni? Inilah dia. Okey, maknanya kita saling memerlukan semua benda hidup ni. Katalah saya tak suka ni, saya suka makan pizza je. Tapi tak suka tumbuhan. Tapi pizza dia punya roti daripada gandum. Gandum adalah tumbuhan. Dan cheese tu daripada atau keju adalah daripada susu iaitu daripada susu lembu. Tapi kalau lembu tak ada rumput nak makan, lembu pun tak boleh hidup. Jadi nampak tak perkaitan antara manusia, haiwan dan juga tumbuhan untuk memberikan kita sumber makanan. Cikgu sebut pizza, cheese tadi. Wah, terbayang cikgu rasa macam nak sarapan tu sebentar saja lagi. Dah mula Okey. lapar ya Kakak Cici. Itu dia. Cikgu, kalau tadi dari sudut sains cikgu, mungkin pendidikan betul. kesihatan ada sudut yang berbeza, kita nak tahu juga. Okey, sebenarnya dari sudut pemakanan ni dia tak jauh beza. Cumanya bila dalam sudut kesihatan ni kita akan lebih kepada kepelbagaian mengikut
sajian. Kepelbagaian mengikut sajian. Macam mana tu cikgu? Okey, kalau kita di sini makanan kita tergolong dalam piramid makanan. Apa itu piramid makanan? Kakak Cici tahu tak apa itu piramid makanan? Tahu cikgu tahu. Apa dia? Okey, apa? Okey. Kakak Cici biasa nampak piramid makanan kat mana, Kak Cici? Biasa cikgu. Dulu masa sekolah selalu tengok. Okey. Jika kita lihat piramid makanan ni, dia ada 5 kumpulan jenis makanan. Ya, terdiri daripada 4 aras. Dia punya level lah. Kalau kita tengok di sini ada warna hijau, warna kuning, warna oranye dan warna merah. Okey, Kakak Cici tahu tak? Dan murid-murid di belakang ataupun di rumah agak-agak tahu tak mengapa bahagian bawah ni lebih besar? Cuba Semestinya jawab. mereka tahu cikgu. Okey. Okey, kalau macam tu cikgu terangkan ya. Okey, Okey, untuk cikgu. aras pertama ini terdiri daripada karbohidrat. Ya. Okey, karbohidrat ni merupakan makanan seperti yang Cikgu Nina telah sebut tadi. Dia tergolong dalam ada nasi, ada gandum, ada roti, ada mi. Okey, jadi dalam karbohidrat ni pengambilan sajian sehari kita antara 4 ke 8 sajian mengikut kepada keperluan individu. Kalau orang dewasa dengan kanak-kanak tak sama. Okey. Cikgu Rajimi, kalau tengok semua yang ada di lapisan bawah sekali piramid adalah daripada sumber tumbuhan. Ya, betul. Kan? Okey, yang kedua, aras 2 ialah vitamin dan mineral. Okey, vitamin dan mineral ni terdiri pada sayur-sayuran, okey, buah-buahan, ya. Kakak Cici suka tak makan sayur? Suka, mesti Sayur suka apa? cikgu. Saya suka tu brokoli. Brokoli. Saya daripada mula sampai habis memang suka makan brokoli. Okey. Kalau katalah Kakak Cici tak makan sayur atau buah-buahan kan, apa berlaku pada diri kita? Nanti kita rasa macam lemau cikgu. Lemau ya. Rasa macam macam tu. Okey, buah-buahan dan sayur ni merupakan pelawas. Jadi bila kita makan tu, kita takkan ada masalah yang terlalu besar untuk sistem perlawasan. Ya? Okey, buah pun begitu juga. Jadi pastikan dalam sajian kita ada sayur dan buah-buahan. Okey, aras yang ketiga ialah protein. Protein kita ada bahagi kepada 2, iaitu produk tenusu dan ikan, ayam dan daging. Okey, ikan, ayam dan daging kita perlukan hidangan antara 2 ataupun 3 hidangan. Okey. Begitu juga dengan susu. Macam hari ini kan cikgu ada bawa susu. Pagi-pagi seeloknya sebelum kita melakukan aktiviti, sekurang-kurangnya kita masuk minum susu dulu. Okey, dan yang akhir kita ambil dalam kuantiti yang sedikit. Itu ialah lemak, garam dan gula. Okey, kenapa ya kita kena ambil sedikit ni? Okey, kenapa Cikgu Nina ya? Okey. Kalau kita tengok aras yang atas sekali dia berwarna merah. Maksudnya merah macam traffic light kena berhenti. Nak ambil tak boleh makan tu, banyak-banyak tak boleh lah, makan cikgu. banyak. Ya. Okey, tapi jangan tersilap pula kalau kita tengok berminyak makanan tak elok. Sebenarnya semua makanan di dalam piramid makanan ni adalah makanan yang berkhasiat. Cuma seperti yang Cikgu Raja Imi telah pesan tadi, kita mesti ambil mengikut portion yang betul. Bahagian yang betul. Bawah sekali ambil paling banyak. Yang atas sekali ambil sikit, tapi kena ambil semua. Ya, betul. Kita nak tanyalah cikgu, adik-adik kita kat belakang ni faham tak? Faham piramid makanan? Faham tak piramid makanan tu macam mana? Thumbs up kalau faham. Thumbs up. Itu je. Yes. Okay. Nampaknya Kaisara mesti suka makan ayam. Betul tak? Okey, Suka bagus. makan ayam tak? Angguk. Okey, Aira, tadi pagi tadi makan nasi goreng. Nasi goreng tu dalam kumpulan aras yang mana, Aira? Cikgu. Okey, Aira. Okey, Aira. Aira dengar tak, Aira? Boleh dengar Okey, tak boleh Aira? dengar tak, Aira? Okey. Okey, tak apa. Okey, cikgu nak tanya apa tadi pada Aira sebenarnya? Nak tanya dia, okey, pagi tadi dia sarapan apa? Okey, sebab tadi cikgu nampak dia makan nasi goreng. Nasi goreng. Jadi kita nak tahu nasi goreng tu, cikgu dah terangkan tadi aras piramid makanan. Nasi goreng tu tergolong dalam aras yang mana? Kan? Jadinya bila dia dah makan nasi goreng, kita boleh lihat nasi goreng tergolong dalam aras yang paling banyak kan di bawah warna hijau, iaitu karbohidrat. Bila kita makan nasi, kita akan rasa tenaga tu lebih
lama sikit lah. Sebab tenaga ni kita perlukan untuk melakukan sebarang aktiviti seharian. Jadi kita akan kurang rasa lapar. Kalau katalah macam Kak Cici sarapan makan sayur je. Kak Cici akan rasa lebih cepat lapar kan? Betul. Kadang-kadang tak bagus untuk kita punya kesihatan sebabnya bila kita terlalu kerap lapar, kita akan terlupa dan kita nak makan. Ya. Itu yang tak boleh berhenti makan tu. Ya, betul. Cikgu Amelia, tadi kan cikgu kata piramid makanan ni kita kalau kita nak makan, kita kena ikut juga kita ni dewasa ke, kita kanak-kanak ke, keperluannya berbeza-beza kan cikgu. Ya, betul. Tapi kalau jantina macam mana pula? Tapi cikgu jangan jawab sekarang sebab kita sebenarnya nak berehat seketika kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello kawan-kawan, nama saya Aryan. Aryan. Apa Aryan suka makan apa? Saya suka makan nasi, telur dan ayam daging telur pengalah dan brokoli dan nanas. Oh, itu semua makanan seimbang ke? Mestilah. Makanan badan kita jadi kuat. Macam ni. Hai. Mau buat apa? Mahyo-yo. Abang Afif nak tanya. Apa tu makanan seimbang? Makanan basah, Ya. Apa dia makanan wasiat? nasi, lauk, sayur. Lauk apa? Ikan, Ikan. Ya. sayur ini. Okey. Makanan sihat seperti sayur dan buah-buahan. Apa itu makanan seimbang? Sayur, buah-buahan, nasi, ayam, ikan dan daging. Apa yang awak tahu tentang makanan seimbang? Roti, Roti je ke? sedap, khasiat dan tenaga. Wah, bertenaga lah. Paling awak suka makan apa? Keropok, Adik tahu tak maksud makanan seimbang? nasi, lauk, Lauk apa? sayur, ikan, ayurin. Ayurin. Okey. Thank you. Bye. Didik TV KPM. Alalala, comelnya adik-adik kita jawab soalan tentang makanan seimbang. Adik Afif boleh jawab sambil main yoyo tu cikgu. Jadi anda semua kembali menyaksikan Teroka di Didik TV bersama dengan saya Sisi Iman dan juga Cikgu Amelia dan juga Cikgu Halina. Cikgu, kita nak sambunglah dengan Sisi punya soalan tadi. Yang Sisi tanya tu, makanan seimbang keperluannya untuk lelaki dengan perempuan sama ke cikgu? Okey, kalau kita ikutkan sebenarnya tak adalah sangat khas kalau yang perempuan kena makan yang ini, yang lelaki kena makan yang ini. Tak. Dia bergantung kepada aktiviti seharian. Okey, kalau kita lihat macam lelaki, aktiviti memang agak mencabar kan, jadi memerlukan makan. Kita akan rujuk kepada piramid makanan. Mana yang memberi tenaga yang lebih? Kat situ kita boleh nampak lebihkan kepada karbohidrat. Okey, kalau macam perempuan pun tak semestinya tak bekerja keras kan. Macam mak-mak kat rumah kan, lagi waktu PDPR ni kan, macam-macam nak kena sediakan. Betul tak? Betul. Jadi pun secara tak langsung bekerja keras juga. Jadi kita perlukan makan yang penting dalam makanan yang seimbang. Yang penting makanan itu sihat, makanan seimbang dan ambil dalam kuantiti yang
sepatutnya dan sederhana. Itu dia Cikgu Halina. Tadi kan dalam banyak-banyak makanan ni kan, Sisi nampak ayam goreng. Ayam goreng dengan telur Cikgu. Ini makanan seimbang ke Cikgu? Okey. Sebenarnya makanan yang ada di hadapan kita ni adalah makanan yang telah diasingkan mengikut kelas-kelasnya. Okey, seperti yang awal-awal tadi saya dah cakap, dalam sains kita ada kelas-kelas makanan. Okey, yang pertama tadi sebenarnya adik-adik kat Google Meet ada sebut tadi karbohidrat. Karbohidrat adalah seperti juga dalam piramid makanan yang di bawah sekali yang perlu makan paling banyak. Karbohidrat ni adalah terdiri daripada roti, ada mi, mungkin juga nasi. Biasanya kita makan nasi, jagung dan juga ubi. Itu adalah karbohidrat dan karbohidrat ni memberi kita tenaga. Baiklah, kelas makanan yang seterusnya ialah protein. Yang macam Kak Cici cakap tadi, ayam goreng, telur goreng, daging, susu juga adalah daripada sumber protein. Dan juga telur. Mesti ramai suka telur, telur rebus, telur goreng, macam-macam jenis protein. Protein adalah untuk tumbesaran. Kan adik-adik semua nak membesar dengan sihat, dengan cantik. Jadi perlu makan protein. Okey, yang seterusnya adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Mineral tu apa ya? Selalu kita dengar zat besi, kalsium, itu semua adalah mineral. Dan juga vitamin A, B, C itu kita terdapat dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi kita perlu makan vitamin dan mineral untuk menjaga kesihatan. Kalau tak makan, kita hanya makan nasi daripada karbohidrat, kita makan protein, tapi tak makan sayur dan buah-buahan, nanti kita mudah dapat sakit, mudah sesama, demam. Okay, dan seterusnya kita juga ada lemak dan minyak. Itu juga penting, perlu ya untuk memanaskan badan. Bukannya bermaksud kita nak sentiasa panas, tapi badan kita ada suhu badan yang sesuai, yang optimum untuk proses dalam badan kita. Kita tak nampak kan macam mana jantung berfungsi, berparu semua. Jadi semua perlukan keadaan atau suhu yang optimum. Jadi untuk menjaga suhu badan kita, kita perlukan minyak dan juga air. Air itu sangat-sangat penting Kak Cici. Air oren ke Cikgu? Air oren, boleh tak minum air oren? Boleh, siapa cakap tak boleh. Cuma kita kena pastikan kandungan gulanya tak adalah banyak sangat. Macam lebih baik kita minum air kosong. Tapi boleh, jangan risau, boleh minum air oren. Kalau air boba, macam tu macam mana pula Cikgu? Macam itu mana? Macam minat je nak minum. Ini memang satu minuman yang memang rakyat Malaysia memang suka. Okay. Daripada sudut kesihatan dan juga sains sebenarnya, minuman boba tu banyak kandungan gula. Jadi mungkin nasihat teacher ialah boleh minum, cuma berkongsilah. Kalau satu gelas tu jangan habiskan seorang sebab banyaknya gula dalam tu. Gula ikut piramid makanan adalah yang di atas sekali. Jadi kenalah ambil sedikit sahaja. Jadi kalau nak minum boba boleh. Cuma kena berkongsi. Cikgu, mungkin Lokman tadi bila dia dengar boba tu dia yes, boleh minum air boba. Cikgu, mungkin ada soalan yang cikgu nak ajukan kepada anak-anak murid Cikgu? Okey, daripada tadi saya ada tanya tentang sarapan kan. Jadi adakah sarapan yang anak-anak semua ambil pagi tadi lengkap? Ada tak semua kelas-kelas makanan ni? Ada karbohidrat, ada protein, vitamin, mineral dan pelawas. Pelawas tu apa pula? Pelawas samalah sayur dan buah-buahan untuk memastikan kita dapat buang air besar dengan kerap dan tak adalah tersimpan je. Kalau kita tak buang air besar, sisa-sisa toksik tu tersimpan je dalam badan kita. So tak bagus macam tu. Jadi kita nak tanya, adakah makanan mereka tu seimbang ke tidak? Kalau seimbang, thumbs up. Rasanya seimbang ke tidak? Yes, betul. Okey, macam tadi ada rakan kita berkongsi, dia makan nasi goreng. Nasi goreng tu sebenarnya bukan karbohidrat saja. Dalam dia mesti ada mak dia letak daging ke, kan dah ada protein, ada sayur, ada carrot ke apa. Sebenarnya itu adalah sepinggan lengkap yang seimbang. Nasi goreng tu boleh dikirakan sebagai satu hidangan yang lengkap Cikgu, yang senang, yang mudah kan, ringkas kan untuk disediakan. Kalau kita tengok tadi, kebanyakannya memang nasi goreng itulah paling mudah
yang seimbang. Lagi-lagi kita tahu sarapan tu memang sangat-sangat penting Ya, untuk cikgu. betul. Okey, Cikgu Emilia. Mungkin Cikgu Emilia ada sesuatu yang nak dikongsikan lagi. Ya, mestilah Kak Cici. Okey. Penat cikgu sediakan. Okey, Cikgu. Okey. Ha. Kak Cici tak nak tanya ke cikgu kenapa pinggan yang cikgu sediakan agak berbeza dengan yang lain? Cikgu, yang itu macam tak ada pembahagi. Yang ini ada pembahagi lah, Cikgu. Ya, Ada 1, kenapa? 2, 3. Saya nak tanya Cikgu kenapa. Kan? Tadi cikgu tanya Cici. Okey, Cikgu. Okey. Tadi awal-awal tadi murid kita dah didengarkan dengan lagu suku-suku separuh. Jadi jika kita lihat kepada portion pinggan ni ada suku-suku separuh ya. Okey, suku-suku separuh ni bahagian suku pertama ini merupakan ialah kumpulan karbohidrat. Dan yang suku kedua ialah protein dan yang separuh ini terkandung dalam kumpulan mineral dan vitamin. Jadi Kakak Cici boleh nampak tak agak-agak mana satu pengambilan yang perlu kita ambil lebih? Itu dia. Apa dia ni? Vitamin. Ya, vitamin dan mineral. Jadi ada sayur, ada buah, kan? Betul, Cikgu. Okey. Jadi, kita nak minta murid kita di belakang, pagi tadi sebelum kita start tadi dah nyanyi lagu suku-suku separuh. Okey, boleh tak cikgu nak minta murid-murid? Okey. Cuba sediakan pinggan suku-suku separuh mengikut bahan yang ada di dapur rumah. Wah, Jadi cikgu. kita nak murid teroka pula. Dia nak teroka kat dapur dia. Betul, Cikgu. Dalam rancangan teroka ni sebenarnya kita memang nak adik-adik kita bergerak pun. Meneroka. Okey. Sebab kita apa takut yang dia ada di duduk. rumah. Apa cikgu nak suruh buat ni kan? Kita nak bergerak sikit kan? Betul. Okey, teroka. adik-adik boleh cari makanan-makanan di dapur ataupun mungkin ada yang dah sedia ke tu, Cikgu. tak apa, Selalunya dia orang kan? akan sediakan dah kat tepi tu. Okey, kalau ada, cikgu nak tengok, boleh tunjukkan pada cikgu. Mungkin kita nampak adik-adik kita belum bergerak lagi tetapi ibu okey. bapa dah gerak dulu. Tak apa. Pergi ke dapur. Pergi Okey, tak dapur, apa. pergi dapur. Sementara mereka sediakan hidangan suku-suku separuh ni, kita boleh tunjukkanlah juga. Selain pada makanan, jangan lupa Kakak Cici ya. Kita jangan lupa minum air ataupun susu. Okey, kalau katalah macam Kakak Cici cakap tadi kan, kita cikgu, saya suka makan pizza ke ataupun saya suka air boba tadi kan. Jadi kita dah tahu pada hari itu banyak pengambilan gula ataupun garam. Kita pastikan banyakkan minum air kosong. Cikgu, sementara kita tunggu adik-adik kita untuk meneroka ya di rumah mereka. Nak tanya juga lah, Cikgu, kat sini kita ada segelas susu. Ya. Adakah kiranya kalau kita nak mengambil susu yang berperisa lah, strawberry ke, coklat ke kan, dia bagus juga seperti kita minum susu biasa ni? Okey. Kalau macam ada tadi Kakak cakap ada buah-buahan kan, seeloknya sebenarnya kalau nak ada berperisa buah-buahan tu seloknya kita blend lah daripada buah-buahan segar. Contohnya macam pisang pun kita boleh buat smoothie kan. Betul. Memang Susu pisang lah, Cikgu. Ya, susu pisang. Susu Betul. pisang, betul. Jadi kita ambil susu dan pisang. Kan lebih baik sebenarnya kita buat di rumah. Mungkin lepas ni kan? boleh eksperimen, Cikgu, susu tembikai. Ya. Boleh? Lagi Mana cantik tahu, menarik sedap kan? Tapi ada je dekat kedai kan, Cikgu, tembikai susu. Ya, zaman sekarang kan semua kreatif kan? Cikgu, Ya. tengok ada kita dah nak ada. sediakan Wah, makanan lah, Cikgu. okey. Okey, kita Okey, tengok tunjukkan. adik Luqman dulu. Kita nampak yang separuh tu nampak buah-buahan. Kita nampak buah oren dengan tomato. Dan dia ada telur. Telur tu lah protein. Dan tadi mihun goreng. Betul, karbohidrat. Jadi betul lengkap. Okey. Yang lain-lain semua. Yang di bawah tu siapa ya? Ada nasi goreng, ada okey. telur kan menarik hidangannya. Betul. Kan Kakak Cici kita tengok pun terus je lah. Yang tu kita nampak dia ada bekas dia sendiri. Dia tak guna pinggan. Adik Ayu. Okey. Jadi Ayu itu mak pun boleh kita menggambarkan suku-suku separuh. Okey, Ya. tahniah. Dan Kakak Cici, jika kita lihat tadi, kalau cikgu gunakan pinggan yang ada suku-suku separuh, kita lihat tadi ada yang menggunakan bekas Bekas. balik. Betul, cikgu. Boleh sahaja. Yang penting pembahagian tu ada. Lebih Tapi mudah tak perlulah kan nak untuk beli bekas yang ada pembahagian. Guna pinggan biasa, cuma kita saja yang kena tahu portion dia. Betul. Separuh, suku-suku. kalau kita boleh lihat di pinggan tu, Cikgu. Ya, Dekat dekat sini pinggan ada betul. sihat Malaysia. pinggan sihat Malaysia. Kita boleh nampak kat sini bahawa kita nampak separuh adalah sayur dan buah-buahan dan karbohidrat
suku dan protein suku. Okey? Itu dia cikgu. Sisi tak bolehlah duduk sini lama-lama. Rasanya akan ada yang Sisi ngap sebentar saja lagi. Cikgu mungkin ada lagi soalan-soalan yang nak diajukan kepada anak-anak murid kita. Mungkin cikgu ada kuis ringkas ke untuk mereka? Okey, macam mana Cikgu Nina? Okey. Kita nak tanya kepada murid-murid ni tentang vitamin tadi saya ada sebutkan. Vitamin, kadang-kadang kita sebut vitamin teringat yang berbentuk pil. Selalunya macam tu cikgu. Sebenarnya Tuhan dah ciptakan vitamin semula jadi banyak depan kita. Sebab tu dari awal cikgu-cikgu kat sini pesan mesti makan makanan yang seimbang. Sebab sebenarnya kalau kita cukup makan sayur dan buah, kita dah cukup dah dapat vitamin. Tak perlu lagi makan yang berbentuk pil. Okey? Jadi pastikan ingat makanan seimbang ni sangat penting, mesti lengkap kelas-kelas makanannya dan juga mengikut pembahagian dalam piramid makanan. Mungkin sedikit daripada Cikgu Amelia. Okey, jadi seperti yang cikgu nyatakan tadi, ya, kita mestilah mengambil makanan seimbang. Makanan seimbang tu mestilah sihat dan ingat mestilah kita ambil dalam kuantiti yang sederhana. Okey, jangan mengikut nafsu dan yang paling penting, kita kena bersyukur Kakak Cici. Apa yang ada di rumah, selagi masih lagi berkhasiat, kita boleh ambil pemakanan itu secara sihat. Okey, bersyukur itu penting. Susakina, faham ke tidak tu? Faham ni garu kepala lah. Faham tak? Dia faham. Okay, Faham, buat thumbs up sikit. Yes, okey. Bagus. Cikgu. Susakina, kalau itu sebenarnya kita banyak membincangkan tentang bukan sahaja sarapan kan cikgu kan, mesti makanan untuk makanan tengah hari juga. So kita nak tanya jugalah adik-adik kita kat belakang ni. Mungkin kita nak tanya Haizum Farhana. Itu nama dia ke nama dia rasanya tu. Okey, kita tanya anak kepada Haizum Farhana lah ya. Okey, kita mungkin nak tanya adik, nanti makan tengah hari rasanya nak makan apa mengikut suku-suku separuh ni. Okey. Kak Cici lagi satu ya. Kita mungkin boleh tanya cikgu, kita boleh tanya. Kita boleh dengar dulu jawapannya. Nak makan apa nanti? Nak makan ayam. Ayam lagi? Sayur. Yes, suka dengar tu. Lagi? Ada nasi. Makan nasi. Nasi. Okey. Itu namanya sebenarnya apa cikgu? Namanya? Namanya Damia. Anak puan Damia. Okey, Damia. Mungkin ada lagi adik kita yang akan jawab. Nak tanya juga cikgu nanti makanan tengah hari tu diorang nak makan apa kan cikgu? Siapa agaknya? Kita nak tanya. Kita tanya Kaisara lah. Kaisara nanti tengah hari nak makan apa? Makan nasi, chicken butter, sayur dengan buah apple. Chicken butter. Chicken butter. Sedapnya. Dengan sayur. Yang mana agak-agaknya yang separuh? Lobak merah. Sayur lagi? lagi merah. Separuh protein. Sesuku. Terbalik tu. Terbalik tadi. Separuh sayur dan Sayur dan buah. Ya, okey. Cikgu nak tanya Kaisara. Okey, kalau makan tengah hari Kakak Cici, kita mesti juga makan tabiat makan yang betul. Maksudnya kalau waktu sarapan, pastikan kita ambil pada waktu yang betul iaitu pada pukul 6 pagi sehingga pukul 8 pagi. 6 pagi sehingga 8 pagi. Ya. Cikgu, kalau 9 pagi tu dah lambat ke cikgu? Yelah, nanti kan bila kita terlewat sikit, kita takut nanti kita akan grab ke waktu makan tengah hari, kita jadi lapar lebih. Itu yang orang selalu cakap brunch cikgu. Brunch tu sebenarnya tak digalakkan ya cikgu? Ya, tak digalakkan. Nanti kita takut fungsinya macam itu, kita tak ambil makanan lebih dan terlebih khasiatnya yang mana yang tak diperlukan tadi itu kan. Okey, kita nak tanya adik Luqman. Cikgu, mungkin dia pernah tak pergi sekolah, tak sarapan. Dia tak pernah pergi sekolah tapi tak makan apa-apa tak? Pernah tanya tak? dia. Pernah.
Pernah. Lah Okey. ingat kan adik rumah pegang vacuum cleaner tadi. Bukan, rupanya mic dia pernah. Macam mana rasa kalau pergi sekolah tak makan apa-apa? Rasa lesu, tak lemah tak? Okey, adik Luqman, rasa macam mana kalau tak makan apa-apa? Apa? Betul lah tu. Itulah kesannya Kakak Cici. Kalau kita tak makan sebagai seorang pelajar sebelum pergi sekolah, pastikan kita ambil sarapan. Sebab kita akan gunakan tenaga yang lama sepanjang berada di sekolah. Bila kita makan, perut kita kenyang, kita pun akan jadi lebih selesa. Mood kita automatik akan jadi happy. Tapi kalau kita ambil yang berlebihan pun, apa jadi? Dalam kelas kita jadi Mengantuk. Itu yang boleh nyanyi. Mengantuk. Nak tidur mana? Itu dia cikgu. betul. Okeylah cikgu, mungkin cikgu boleh membuat kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini cikgu. Kita mulakan dengan Cikgu Emilia. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dah tahu tentang makanan seimbang ya, yang perlu diambil dalam kuantiti yang sederhana. Pastikan jangan terlalu mengikut perasaan dan selera. Ya, nanti kita takut kita tidak dapat mengikuti makanan seimbang tu tadilah. Jadi kita tak dapat makanan yang betul-betul boleh memberi kepada kita khasiat yang sepatutnya. Okey. Jadi murid pun dah boleh nampak apakah itu pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh dan juga piramid Malaysia ni, ya, piramid makanan Malaysia yang kita ada aras-aras di mana yang perlu kita ambil lebih dan yang mana perlu kita ambil kurang. Okey. Okey, daripada saya sendiri, okey, kita dah belajar tadi tentang kelas-kelas makanan dan juga piramid makanan. Kita kaitkan piramid makanan, kita ada warna-warna ni kan, hijau, kuning, macam traffic light. Jadi hijau tu terus makan saja. Okey, jadi penting juga untuk kita pastikan kelas-kelas makanan dalam hidangan kita adalah semuanya cukup. Okey, dalam bilangan yang cukup. Dan satu lagi tentang konsep bersyukur tadi. Ingat ya, mak ayah kita sediakan makanan untuk kita sebab dia sayang kita, sebab makanan ni dia memberikan kita keperluan yang badan kita perlukan. Mungkin kita tak nampak, kita rasa nak sedap je. Tapi ingat, dari sudut sainsnya, setiap makanan ni dia ada khasiat dia yang tersendiri. Mungkin kalau kita asyik-asyik makan ayam goreng je, nanti mungkin kita tidak dapat membesar ataupun kita akan tidak dapat membesar dengan sihat. Jadi ingat, apa yang mak ayah sediakan adalah untuk kesihatan diri kita, untuk kebaikan diri kita. Jadi bersyukur dengan apa yang diberikan, dan itulah tanda kasih sayang daripada ibu ayah semuanya. Mereka nak sediakan yang terbaik untuk kita. Jadi khasiat ni semua Tuhan dah jadikan natural, semula jadi, semuanya ada. Jadi, makanlah makanan yang seimbang dan pilihlah makanan yang sihat. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian tersebut. Terima kasih juga kepada adik-adik kita di belakang. Okey, Assalamualaikum. Macam nak mula balik rancangan pula. Terima kasih banyak-banyak Luqman. Okey, Sisi sebut je nama yang ada di situ. Mungkin ibunya kot, Kaisara, Haizum, Norihan, Su dan juga Ayu. Terima kasih banyak-banyak. Supportinglah adik-adik kita ni. Comel-comel belaka. Sebenarnya dah lama tak datang sekolah. Jadi bila dia jumpa cikgu pun jumpa anak murid, rasa gembira sangat. Teruja sangat-sangat teruja. Kita ucapkan terima kasih juga kepada ibu bapa yang sudi bersama dengan kita. Supportif, bagus sangat-sangat. Itu dia. Kita pun dah dengar macam-macam perkongsian tentang makanan seimbang dari sudut sains dan juga pendidikan kesihatan. Dan esok kita juga akan bersiaran pada pukul 11 sehingga 12.30 hari. Hari ini saja pukul 9. Dan agak-agaknya tema apa yang akan kita teroka bersama-sama? Jangan lupa saksikan esok ya. Jadi itu sahaja buat episod kali ini untuk Teroka di Didik TV. Saya Sisi Iman dan kita jumpa pada episod akan datang. Bye. Okay, bye.
TV KPM